Jadi makna tengok di sini kita maklum summa ni atas litartib, menunjuk di atas kata belatu. Belatu kan mula-mula sekali kena fikir tilik kepada dirinya. Kemudian selepas pada tu seolah kata nombor dua, pindah tilik kepada alam yang bahasa sebelah atas, langit ke atas tu. Kemudian nombor tiga maknanya tilik kepada alam yang bahasa sebelah bawah, bumi. Kalau gitu nampaknya di sini cara-cara fikir tu kena tertib begitulah. Pahalnya mafhum daripada tu tak bolehlah kita fikir lakah tertib. Segera faham tu begitu. Lalu itulah syarah kita kata tidak. Wala tatawaqqafu sihhatun nazari, dan tidaklah terhenti oleh sah fikir tilik itu. Tidak terhenti oleh sah tu, terhenti di atas ini tertib. Mana tertib? Satunya tilik pada diri, kemudian tilik pada alam ulwi, kemudian pada tu tilik pada alam sufli. Tu supaya kita buat misal kata wuduk. Pertama kali basuh muka, yang kedua basuh tangan, kena tertib bukan? Kalau kita basuh tangan dulu kemudian muka, lakah tertib, tidak sah lah wuduk kita tu. Demikian juga fikir, nampaknya kena fikir tentang diri sendiri dulu, kemudian fikir pada alam sebelah atas, kemudian fikir alam sebelah bawah. Mana kata kalau lakah tertib tak jadilah. Tak, bukan gitu. Itulah makna kata wala tatawaqqafu sihhatun nazari, dan tidaklah terhenti oleh sah fikir itu, terhenti ala hadzat tartibi, terhenti di atas ini nazar, ini tertib. Tidak, bal bahkan yasihhu, bahkan sah ia, bahkan sah oleh fa'il, bal yasihhu ayyan zura ila nafsi, bahkan sah oleh bahawa fikir ia ketilik kepada diri sendiri, thumma ilal alamis sufli, kemudian lepas pada tilik ke diri sendiri, tengok kepada alam sebelah bawah, tengok pada bumi. Tak ada apa. Thummal ulwi, kemudian barulah ilal alamil ulwi. Tak ada apa, lakah tertib pun. Ataupun yanzura, atas pada yanzura nasak, bal yasihhu ayyanzura. Ataupun bahawa tilik ia ilal alamil ulwi, mula-mula fikir tengok ke langit selalu, lenggak ke langit, tengok ke bintang, tengok ke matahari, fikir. Summa ila sufli, kemudian fikir pula tilik kepada alam sebelah bawah, tengok ke bumi. Mula lenggak ke langit, lepas tu turun tengok ke bumi. Kemudian summa ila nafsi, kemudian barulah tilik kepada diri sendiri. Tak ada apa. Sah. Ila ghairi zalika, begitulah hingga seterusnya kepada yang lain daripada zalikal mazkur. Tak ada apalah nak pusing hak mana dulu pun tak ada apa. Ataupun nak tengok pada alam sufli dulu, lepas tu baru alam ulwi, lepas tu kepada diri, tak ada apa juga. Ila ghairi zalika, hingga kepada yang lain daripada zalikal mazkur tani. Gapa ghairi, bayan pada ghairi, minas suwaril mumkinati, daripada rupa masalah, rupa yang mungkin. Mana boleh saja mana-mana dulu. Pentingnya fikir. Tak kira nak fikir tilik kepada apa saja. Nak tengok ke mana saja, tak ada kiralah. Pentingnya fikir. Untuk sampai kepada kenal kita ni ada Allah, ada Tuhan, ada Tuhan yang menjadinya, namanya Allah. Habis. Wan nazaru, mubtada. Nazar ni apa nazar? Kalimah nazar bahasa kita gapo? Ialah lughatan, yani wa ma'na nazari, mubtada kedim Allah.
wan nazaru ini ay wa ma'na nazari lughatan, dan bermula makna nazar pada lughah di segi bahasa tu nazar ialah maknanya al-ibsaru masdar. Molek kita berupa hamzah di bawah lam alif tu. Al-ibsar, takut baca absar tu makna kalimah jamak pula. Makna nazar pada logat pada bahasa ialah ibsar. Ibsar ni asal maknanya lihatlah. Ibsar bahasa kita lihat. Sabit tu dalam qiraat ila rabbiha nazirah. Nazirah ni isi fa'il daripada nazara lah. Nazara yanzuru nazaran masdar. Si fa'il dia nazirun. Dalam qiraat kata ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya melihat ia. Muka ahli syurga berseri bersinar cerah cuaca di akhirat esok. Kepada Tuhannya naziratun ay mubsiratun, makna ia melihat. Itulah dalil kata kita orang mukmin di akhirat esok boleh lihat Tuhan. Tu makna nazara dengan makna ibsar. Tu logat. Bab tu makna melihat. Melihat dengan mata kepala. Tu asal makna logat. Sebab dia tafsir apa ibsar? Ai idraku syai'i bihassatil basari. Tu tafsir apa? Tafsir makna ibsar pula. Nazar dengan makna ibsar. Apa ibsar? Mendapat akan suatu dengan bacaan ra pelihat. Tu kata melihat. Ibsar tu makna melihat. Melihat. Lepas tu daripada itulah ada orang dia buah ha tu tinggal lihat. Mu tak lihat ke? Tak ada tengah kampung kecek lihat. Maknanya dia buah ha tu baik. Asal lihat. Huruf asalnya lihat. Lihat. Lepas tu buah ha jadi lihat. Mu tak lihat lah. Kapo lihat? Lihat pula. Lepas tu hak kecek selagi bubukah. Bubukah buaya di belakang. Kelihatan tu. Kelihatan bila kita buat tonung tu belakang jadi kelih. Tak kelih ya juga. Ni bahasa kita ni nampaklah. Orang kampung tu kecek kelih. Orang kampung tu kecek lihat. Orang kampung tu kecek lihat. Tu bahasa. Sebab itulah kita kena lebih baik kita dengar bahasa bercakap, baik kita buat kaji tengok supaya kata mari daripada sini asal begini, cakap jadi begini. Ni dak nanti nak terajuk. Muka apa lihat. Lagu tu tak reti panggil lagu tu. Kalau lagu tu dia panggil dia ajar mari sombong, ajar perasaan pula dah. Nanti nak terajuk orang. Hak orang tak ada kena, hak kita je kena. Tak boleh dak lagu tu. Cuma bahasa nak suka kat sekali guh tu darat hulu hilir. Yalah, tapi menjadi ilmu lah. Kita hidup menjadi labo dia panggil. Jangan hidup dalam rugi. Hak Tuhan kata innal insan la fi khusr. Kada main lagu tu lagu rugi. Dengar kecek belak suka terajuk. Gitu ya. Rugi lagu tu. Dia kena jadi ilmu. Mu kata gapo ni? Lihat. Gapo lihat? Lihat. Kelihatan. Jadi bila kita masuk dengan bahasa surat tu dia. Jadi ala kulihat cakapan kita hari-hari adalah terbina di atas nulah. Tapi dia panggil lughah ammah. Sebab tu dia sedap dengan lughah fusha. Lughah fusha dia bercakap dengan huruf surat. Tu lughah fusha. Supalah lughah sia, lughah Arab mana pun dia bercakap atas lughah Quran tu lughah sedap. Dia panggil lughah fusha. Lughah tengah. Tu sedap dengar kita dengar. Dia bercakap sedap dengar. Sebab dia guna lughah dia di atas persuratan. Tulis lagu tu, dia cakap lagu tu lagu tulisan. Ada lughah ammah ni dia tukar, dia pindah, dia buai banyak. Tengok lihat sat ni. Daripada lihat. Baik. Kelih bote. Cuba lihatkan perbuatan dah. Ni kata bote. Ya bote. Apa bote? Buatan. Ni mari daripada situ.
Baik, kalau gitu masalah nazar, lugah Arab nazar tafsir dengan makna ibsar. Patut ibsar tu hurai makna sekali lagi. Apa ibsar? Ai idraku syai'i bihassatil basari. Terjemah kata mendapat akan sesuatu dengan bacaan indera pelihat. Apa maksud? Yakni melihat. Lihat dengan mata. Lihat dengan mata. Baik. Wal fikru, saat ni makna nazar. Makna fikir apa pula fikir? Kita tak terfikir-fikir. Ni kita guna kalimah Arab mari fikir-fikir. Fikir tu gapo fikir? Ai harakatun nafsi. Jatuh titik fa tu. Harakatun nafsi fil ma'qulati. Fikir, ni payah sikit kita dah sedap kita dah. Fikir-fikir tak apa. Iaitu menggerak hati, bergerak hati pada benda yang yang didapatkan dengan akal. Dia panggil benda ma'qulat. Bergerak-gerak hati pada perkara ma'qul. Perkara ma'qul lawan dia mahsus. Mahsus hak kita dapat dengan bacaan roh, tu panggil mahsus. Hak tak dapat dengan bacaan roh dia panggil ma'qul. Hak dapat dengan mahsus tu lagi akan datang. Lagi. Wa amma fil mahsusati, yani wa amma harakatun nafsi fil mahsusat, adapun bergerak hati pada benda yang didapat pada bacaan roh, hak tu dia tak panggil fikir, dia panggil takhayyulun. Takhayyul ni hak kita dah panggil kata apa? Khayal. Khayal. Maka daripada khayal, kalimah Arab tu kita jadikan Melayu kata khayal. Tapi ghalib orang dok guna logat kita sebut khayal ni, orang sini bila sebut kata dia tu khayal ni makna mabuk. Di sini bukan murak begitu. Nak ayat kata isti'mal logat Melayu bila kata dia tu khayal. Zaid tu khayal dah lah. Khayal kita pakai makna mabuk. Di sini bukan murak. Khayal ni mari betul-betul pada lurah kita, maknanya bayangan hada telitah dalam otak kita. Tu khayal. Tengok kadang-kadang kita duduk pagi, nak makan apa? Cuba bayangkan pagi ni apa yang kita mau makan. Cuba bayangkan. Tipe khayal. Khayal, masa nak makan nasi kabu. Khayal, nak makan pulut. Tu maka nasi, pulut dan sebagainya panggil mahsus, bukan ma'qul. Benda dapat dengan bacaan roh. Sebab tu pergi selalu makan nasi kabu pergi. Nasi kabu dah lagi tak ada, dah habis dah. Maka kita duk bayangkan nak makan nasi kabu tu panggil takhayyul. Ada pun makna-makna, tu benda ma'qul. Benda tak dapat dengan bacaan roh. Kecek lagu ni reti lagu mana? Kecek lagu tu reti lagu mana? Bahasa nak dapat pengertian gitu tu panggil ma'qul. Lafaz lagu ni makna dia gapo tu kita nak dapat hak tu dia panggil ma'qul. Tu panggil fikir. Untuk kita nak reti benda hak bahasa kira akal, tu dia panggil fikir. Adapun untuk kita nak dapatkan benda hak bahasa dapat dengan bacaan roh, dia panggil takhayyul. Tu dia. Adapun nazar ni tengok dengan mata kepala. Tu logat dia ni perlu ingatlah ni. Ni panggil satu dia payah ni, dia panggil lurah. Lurah ni satu benda payah, kerana bila kita sesak dalam lurah, sesak masalah. Bila sesak logat, sesak bahasa, sesak masalah. Sabit tu orang kita ada hukum kadang-kadang jadi berselerak ni tak faham di sini. Ni makna logat. Apa tak ada lagi kepada makna uruf lagi. Kadang-kadang kita pandai sebut satu kalimah tapi kita tak tahu makna. Kadang-kadang kita tahu makna beberapa makna kita tahu satu makna. Terkadang kita tahu beberapa makna tapi makna murak dalam kecek ni kok mana. Tu duk payah ni lah dak jadi berkelahi, dak jadi berselisih, bergadah ni. Cuba tengok nazar, kita ambil logatnya nazar arti tengok dengan mata kepala. Tu asal logat. Manakala kata fikir, apa fikir? Kita renung untuk nak reti sesuatu pengertian. Tu fikir. Khayal
iaitu kita mendapatkan bergerak hati kita bayangkan sesuatu yang didapat dengan pancandera. Pasal inilah bayar nak makan apa, anak pasal nak makan buah kayu lapar apa ni, dapat buah rambut teh, kita bayangkan buah rambut teh. Nanti panggil takhayyul, khayal. Sabik ada dari orang pun nengung apa tu khayal apa. Jelah khayal nak kelik. Yang mai khayal nampak rumah ada khayal dia panggil khayal, bukan fikirlah tu. Fikir apa? Awak nak kelik fikirlah, kita tak ada fikir panggil khayal. Kelik makan dia dia duk luar dah tu. Tu panggil khayal. Itu dah. Tu dia. Memang ayat mai dah, memang berita telefon mari kata dia duk mula luruh dah. Masa nak kelik ke dia. Tu khayal, bukan fikir. Tu dia. Tu kita reti beza antara perkataan nazar, fikir, khayal. Selepas pada itu wa ulima min zalika ay zalika taqriril mazkur, dan diketahui daripada huraian tersebut tadi, dapat kita tahu daripada at-taqriril mazkur, daripada huraian tersebut tadi kita dapat tahu kata an-nazara, bahawa seperkataan nazar itu mustarikun, ia panggil yang bersekutu ia bainal ibsari wal fikri. Jadi nak ayat kata nazar tu pakai dua makna. Dia panggil lafaz mustarak. Dia panggil lafaz mustarak. Mana nazar dipakai makna melihat dengan mata kepala, nazar juga dipakai pada apa pakai makna fikir. Sampai kita boleh terjemah di dalam Quran, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Yanzur nak bermakna apa? Maka naklah lihat manusia kepada apakah, dari manakah dijadikan. Situ lihat dengan mata hati, dia panggil fikir. Situ tafsir fal yanzur dengan makna fikir, fal yatafakkar, tafsir manalah tu. Afala yanzuruna ilal ibili. Situ boleh tebuh makna dua lalu dah. Afala yanzuruna, boleh tafsir dengan afala yubsirun, boleh tengok dengan mata kepala, sebab unta tengok. Maka tidakkah melihat mereka itu kepada unta? Tengok dengan mata kepala, kerana sah makna nazara, yanzuru dengan makna absara yubsiru. Nasah juga pakai makna tailid dengan mata hati, mana fikir. Jadi boleh sah dua situ. Afala yanzuruna ilal ibli, boleh tafsir dengan afala yubsiru, maka tidakkah mereka tengok kepada unta? Tengok dengan mata. Ya jawabnya. Dan boleh tengok dengan mata hati. Afala yanzurun ayyatafakkaru, tidakkah mereka fikir? Sah kedua-dua. Ini kata nazar tu mustarikum bainal ibsar wal fikri. Boleh pakai tengok dengan mana tengok mata kepala, boleh pakai tengok dengan mata hati, kita panggil fikir. Ingat huraian ni. Wa ulima min zalika anna an-nazara, yani betul lafaz nazar itu mustarikum bainal ibsar, antara makna ibsar makna melihat dengan mata kepala, wal fikri lihat dengan mata hati. Lihat dengan mata kepala, lihat dengan mata hati. Lihat mata hati dipanggil fikir. Tapi lihat dengan mata hati kepada mahsus, itu pecah pula situ mari panggil apa dia? Orang panggil kata khayal. Kemudian wal muradu minhu huna, dan yang dikehendaki daripadanya, daripada nazar, huna di sini ai fi kalamil musannaf. Musannaf kata fanzur ila. Jadi sungguh lafaz fanzur tu nazar makna dua, makna ibsar, makna fikir. Kalau gitu yang dikehendaki daripadanya, daripada nazar, huna ai fi kalamil musannaf, muradnya ialah at-tani, hak yang kedua. Apa yang kedua? Wa huwa at-tani, kena ke al-fikru. Kalau gitu nazar pakai makna fikir. Jadi pakai annal musannifa, bukan pakai ana dak tu, kena tambah hamzah di atas alif. Kerana rupa tu nak tawahun dengan kana.
Ni dak ni ka'anna. Jadi fa ka'annal musannifa, maka seolah-olah musannif kita ni qala berkata ia ai fin nazmi, ataupun fi nazmihi dalam nazam syair mata jahrah ni, seolah-olah musannif kata fatafakkar. Dek musannif kata fanzur ila nafsika thumma taqili, seolah-olah musannif kata fatafakkar. Bukan makna fa'absid dah. Meh makna ia kedua. Dia panggil lafaz mustarak. Tu lafaz zikir itulah. Zikir pakai makna zikir lidah, kita panggil sebut. Zikir makna zikir hati dengan makna ingat. Kalau itu ayat kata, ayat Quran kata fazkurullaha zikran katsira, maka ingat oleh kamu, boleh buat itu. Dia boleh sebut oleh kamu akan Allah. Dia panggil lafaz mustarak. Ni nak Quran pun kita mengaji banyak perkara lah. Dia ada buat kokeng-kokeng, jadi dengar jaga sekali anak akan Quran. Mudah. Mula nak lebih pada orang mengaji. Kita orang mendengar je, tak ada mengaji, tapi cakap tak nampak nak tinggi lebih pada orang mengaji. Orang mengaji boleh tak dia ya. Bahasa kita ni berkukuk besar. Bahasa dengar je sekali juga Allahnya berketak kok ia nak telah dah. Sebab itulah kita orang mengaji ni, satu kita baiki hati kita dan kita faham sungguh-sungguh. Tu dia. Itulah kita dapat erti katanya kalimah nazara. Banyak sekali dalam Quran sebut nazara. Jadi perkataan nazar boleh diartikan lihat dengan mata kepala, dia panggil ibsar. Lihat dengan mata hati, dia panggil fikir. Maka musannaf kata fanzur, maka tilik olehmu, tengok olehmu, lihat olehmu. Terjemah itu tak ada apa. Maka lihat olehmu. Lihat dengan apa di sini? Boleh jadi lihat dengan mata kepala, boleh juga lihat dengan mata hati. Tetapi muraknya lihat mata hati. Itulah syarah kita kata wal muradu minhu hunatsani. Yang dikehendaki daripada nazar huna di kalam musannaf kita ni ialah yang kedua. Apa yang kedua? Iaitu fikir. Nazar dengan mana fikir. Jadi musannaf kata fanzur, seolah-olah musannaf kata fatafakkar. Itu makna kata fa ka'annal musannifa, maka seolah-olah musannaf tu qala berkata ya ai fi nazmihi, di dalam nazam dia tadi seolah dia kata fatafakkar ila nafsika ila akhirih. Habis itu makna pada logat. Wa amma urfan, ini muqabil bagi kata lughatan. Jadi salah tanah wa amman nazaru urfan. Kedai mari. Wa amma urfan, yani wa amman nazaru urfan, dan adapun nazar pada uruf, fahuwa, maka iaitulah nazar kita dak panggil fikir. Pada uruf istilah ulamanya, nazar ialah tartibu amraini ma'lumaini liyutawassala bitartibihima ila ilmi majhulin. Baca dengan idhafah, jangan sifat. Ila ilmi majhulin. Kalau ila ilmi majhul tu baca sifat tu. Ila ilmi majhulin, dia panggil idhafah masdar kepada maf'ul. Tengok arti. Nazar pada uruf ialah aturkan dua perkara, dua jumlah perkataan. Tartibu amrain, mula dengan amrain di sini mana dua muqaddimatan, ataupun dengan kata nahu dua jumlah, dua perkataan. Tartibu amraini ma'lumain, aturkan, susunkan dua perkara yang maklum. Tujuan susun dan atur itu ialah liyutawassala, supaya dibuat sampai bitartibiha, supaya disampaikan dengan tertib kedua amrain itu. Buat sampai ke mana? Buat sampai ila ilmi majhulin, kepada tahu akan perkara yang majhul. Untuk kita nak tahu perkara hak jahil, perkara hak kita dalam kejahilan, untuk kita nak tahu hak tu, mai kita susun dua perkara hak maklum, dia tubik natijah, boleh tahulah. Tu dia. Misalnya begini. Tu tengok dia misal.
katartibis surah, katartibil muqaddimati surah, seperti susunkan suatu perkataan yang kecil. Dalam istilah mantik ni panggil surah. Ma'al kubra, tartib serta muqaddimah yang kubra hak besar. Kita ambil hak kecil dulu, lepas tu kita susun dengan hak besar, tu baik natijah. Di mana tu? Tartib fi qaulina, ta'alluq pada tartib. Katartibis surah, tartib fi qaulina, seperti kita aturkan muqaddimah surah serta muqaddimah kubra di dalam kata kita, al-alamu mutaghayyirun. Itu satu muqaddimah. Kalau nahwu panggil satu jumlah. Moga al-alamu mubtada, kita kira nahwu dulu. Mutaghayyirun panggil khabar. Kalau kita susun turut panggil mantik, al-alamu dia panggil maudhu', mutaghayyirun dia panggil mahmud. Istilah dia panggil berlaku. Susun dua tu, apa nama, kita campur dua tu, dia panggil satu muqaddimah yang surah, yang kecil. Kenapa panggil kecil? Karena kita hukum di atas alam tu yang baru. Alam itu yang berubah. Alam tu yang berubah. Jadi lafaz tu lafaz yang mufrad, bukan? Alam ialah yang berubah. Begitu ke tak? Ya, alam berubah. Tengok daripada kecil kepada besar. Daripada tak ada kepada ada. Dan juga warna pula pun berubah. Tengok sesuatu benda terkadang mula lahir warnanya putih ataupun warnanya hijau, akhir-akhir jadi kuning, jadi merah. Tengok berubah begitu. Paling hebat sekali hak tak lepas sama sekalinya daripada gerak kepada diam, atau sebalik daripada diam kepada gerak. Tak sunyi pada tu. Tu kata berubah. Tu kata berubah. Kalau tu yang berubah tak apa. Alam tu, alam yang berubah. Sabit itulah kita pernah ni pernah sifat berubah-berubah ni sifat bagi alam. Alam itu berubah. Lepas tu kaedahnya kita umum je. Tu kata kubra. Lepas tu kita umum je. Umum mana? Wa kullu mutaghayyirin, tak kira Allah tak Allah lah. Tiap-tiap yang berubah itu hadithun, yang baru. Tu barang dah. Ni kita hukum kata alam ini yang berubah. Lepas tu kita borong mari peluah. Tiap-tiap yang berubah itu baru. Tiap-tiap yang berubah itu baru. Sabit tu tak boleh, tak boleh. Orang tanya, tapi dah tak tahu tak apalah. Tapi kalau orang pandang dah hidup tanya belah tu, tak boleh nak merosak orang panggil, nak meragu orang. Tuhan bergerak ke dia. Kalau orang tanya gitu. Apa kalau budak tak apalah tanya, murid tak erti lagi. Kalau orang besar dah tua dah tak tanya, Tuhan tu bergerak ke dia, dia kena marah ditanya tu lagi. Tu dia. Kerana gerak dia ni sifat makhluk, sifat baru. Datang tanya Tuhan bergerak ke dia. Kalau kata bergerak, baru. Kalau kata diam pun baru. Pas kena kata kan? Tak bergerak tak dia. Bila tak bergerak tak dia, dia mau kata tak boleh jadi, tak bergerak tak dia. Berhipung dua, dia kata ternafi kedua, mustahil. Ni tempat keliru kaedah ni. Lalu tu kita ingat, ini duk kata alam. Allah Ta'ala khaliqul alam, Allah Ta'ala rabbil alamin. Tengok, nampak tu kena wirti kita fikir di makhluk ni. Adapun Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan semua alam. Ni hadap kata alam. Kalau itu alam yang berubah. Kalau itu sifat berubah ni sifat alam. Sabit tak boleh kata diwak kecak Tuhan turun naik, jadi keliru lah. Keliru dia kecak pada. Kerana itu dia panggil berubah. Itu dia. Bermakna kata turun naik tu maknanya bergerak, diam. Tu dia panggil kata berubah. Berubah ni sifat apa? Sifat alam. Allah Ta'ala alam ke? Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Di Fatihah tak ada lagi lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa Allah? Siapakah Allah? Rabb, Tuhan yang menjadikan semua alam, yang menciptakan semua alam. Kalau itu berubah-berubah tu sifat bagi alam. Sebab itu kata alam mutaghayyirun.
Alam itu yang berubah. Allah Rabbil Alamin. Allah tu yang menjadikan alam. Kalau Allah tu berubah juga, mana alam lah. Sebab tu kata duk bekerja ni tak ada sangkut pak dengan Tuhan. Ni hak makhluk. Alam yang berubah tu panggil muqaddimah surah. Lepas tu borangnya tiap-tiap yang berubah ialah yang baru. Tu borangnya. Alam yang berubah, tiap-tiap yang berubah itu baru. Bila susun tubik mari dua perkara tu kita maklum. Mana? Alam berubah. Tu satu amrun maklum. Susun yang kedua, setiap yang berubah baru. Dua perkara yang tu maklum juga. Dia panggil dua perkara yang maklum. Kita susun dua perkara maklum, tujuan nak pergi ke mana? Liyutawassala bitartibiha, supaya dibuat sampai dengan tertib kedua itu nak sampai pergi ke mana? Ila ilmi majhulin, kepada tahu barang majhul. Maka bila kita susun kata al-alamu mutaghayyirun, satu perkara yang maklum. Alam yang berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, setiap yang berubah ialah baru. Maklum juga. Lepas tu tertib tu nak pergi ke mana? Fa innahu, maka bahwasanya hadza tertib fi qaulina al-alamu hingga akhir tu muwassilun boleh baca, musilun boleh baca. Ya guna kedua, ba if'al pun guna, ba taf'il pun guna. Musilun lil ilmi, tertib tu menyampai ia lil ilmi, kepada mengetahui bihudusil alamin. Dapat kita tahu kata alam tu baru. Sebab ada juga orang dak pegang kata alam qadim. Kena ke dak orang dak pegang alam qadim? Kita boleh terima ke dak orang kata alam qadim? Kita boleh pegang ke dak turut supaya dia kata alam qadim? Seperti orang falsafah dia kata alam qadim. Bila alam qadim, lazim daripadanya tak ada Tuhan yang menjadi. Tu kufur. Pas kita nak susun mari, kena ke dak orang pegang alam qadim? Kita susun alam yang berubah. Pas kita nak kata alam yang berubah pun, kita tak perhati tengok diri alam, tengok kita ni. Kali gerak, kali dia. Pas borang lagi, tengok pokok kayu apa tu juga, tengok suatu gapo besi tak ada kira. Tak lepas pada gerak dia. Batu apa tu juga tak lepas pada gerak dia. Sekalipun kita tak biasa tengok dia bergerak pun, kita boleh bergerak dia. Dia panggil dalam keadaan diam, dia tu terima bergerak. Tengok batu dia. Tapi cuba kita ambil pegang, ambil golak, bergolak tu. Tu kata dia, mari dah, bergeraklah. Tu dia pokok kayu. Tu dia, cuba kita pergi kocok ingut dia, berkocoklah dah, gerak. Tu panggil tak sunyi pada tu. Air laut walaupun duk bergerak semua, terima diam. Nak tahu je cebok tengok boleh setimbau nak letak darat. Air laut duk gerung duk bergerak 24 jam tak ada berhenti-henti, cuba pergi cebok dia. Cebok pah boleh setimbau nak letak dia atas patah di darat. Darat dalam timbul. Hak bergerak tadi dia sungguh dah weh. Tu kata berubah. Nak tahu je cuba selalu dah. Sampai tak orang duk kaji cuba gitu, dia bukan kira-kira cuba. Kena dengan dia duk fikir. Tu dia. Jadi menunjukkan bahawa kenalah hak kata alam berubah sungguh. Air laut walaupun bergerak, berubah daripada gerak kepada diam. Batu yang diam dik kata orang kata. Sekalipun bila kita lepas dia, kita golak je, bergolak duduk bergerak mari dah. Jadi bermakna tak sunyi pada kata alam yang berubah. Pas borang gilah. Langit diam pun terima bergerak. Kemudian kita borang kata tiap-tiap yang berubah ialah baru. Di sini tubik natijah kata alam baru. Bila susun belah tu tubik natijah kata alam baru, tak ada alam qadim. Nyatalah orang kata alam qadim tak betul. Sebab alam yang berubah, tiap-tiap yang berubah tu baru. Tubik natijahnya al-alamu hadisun. Sebab dia kata fa innahu, maka bahwasanya hadza tertib ni musilul lil ilmi, boleh menyampai ia akan tahu bihudusil alamin, boleh tahu akan baharu alam, baharu al majhuli qabla zalika tartibi. Nak sifat mana ni? Sifat betul al ilmi, bukan sifat pada hudusil alam, ilmi majhulin. Lil ilmi, supaya menyampai kepada tahu bihudusil alami, tahu akan baharu alam, boleh tak dia maf'ul ilmi,
tahu akan bahru alam. Bahru alam itulah al-majhuli, sifat dia ma'udusi, bukan sifat dia alami. Boleh tahu kata bahru alam. Bahru alam itulah yang majhulnya. Qabla zalika tartibi, sebelum pada kita susung begitu, duk tak tahu lagi ni alam baru ke sedia. Alam baru ke sedia. Kita nak tahu kata alam ni baru ke sedia, susung lagi saat ni. Alam yang berubah, tiap yang berubah baru. Natijahnya alam ini baru. Kalau itu tetap bahawa alam ni baru. Bila alam baru susung kisah lagi boleh. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Dan setiap yang baru mesti ada yang membaharunya, yang menjadinya. Tubik natijahnya alam ini tak lepas daripada yang menjadi. Yang menjadi itulah Tuhan, itulah Khani', itulah panggil Rabb. Namanya Allah. Tu kita orang mukmin. Maka panggil apa lagu tu? Tu panggil nazar urfi. Setiap kita susung kita panggil dia panggil kata nazar urfi. Ada pula nazar mana tengok dengan mata kepala, itu logat. Nazar dengan mana tengok dengan mata hati, itu panggil nazar pada logat. Adapun nazar dengan mana aturkan dua perkataan yang makhluk untuk nak retikan suatu perkara yang kejahil, yang apa, suatu perkara yang jahil, itu panggil nazar urfi. Habis payah sikit sini. Wa katartibil jinsi ma'al fasli, ni nak pergi ke dalam istilah mantik sikit ni. Sebab itulah bagi orang dia main mengaji ilmu qah ni, itulah bahajak kita mengaji mantik. Bahajak pada kita mengaji nahwu, mengaji sorah. Sabit dia panggil nahwu, sorah, bayar, badat, mereka panggil ilmu balaghah, ma'ani. Tu dia panggil alat bagi ilmu syarah. Itu dah. Kita nak ilmu syarah, nak fiqh ni. Ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, hak tu hak fiqh. Itu panggil ilmu syarah. Dia panggil ilmu syarah. Tiga-tiga ilmu itu tepat ambil dia dari mana? Dia panggil mustanad, tepat ambil ilmunya di mana? Quran wal hadis. Dia panggil ilmu syarah. Jadi 5 lah. Ilmu usuluddin, pegangan kita hubungkan dengan Allah Ta'ala, bersakut dengan Rasul-Rasul, dan bersakut dengan akhirat. Itu usuluddin. Lepas tu ilmu fiqh, itu nak tahu unek-unek Allah itu haram tengok, tu haram tengok ni halal, jamuh tu haram, jamuh ni halal, berjalan situ haram, berjalan sini. Itu unek-unek nak tahu fiqh. Lepas tu ada hak fiqh sabuk apa, sabit dengan unek-unek banting, batih hati kita telitah lagu ni gapo, kosak lagu ni gapo, mau lagu ni bergapo, haram halal apa tu? Itu panggil tasawuf. Itu dia panggil ilmu syarah, hak wajib atas kita kena tahu. Maka semua tiga ilmu dia ambil mari dari mana? Bukan mari daripada fikiran manusia, mari daripada Quran hadis. Mari daripada Quran hadis. Itu orang panggil tepat ambil ilmu syarah. Maka ilmu syarahnya 3. Itu dia. 3 tepat ambilnya Quran hadis. Itu asal bagi ilmu dia panggil. Itu dia. 5 tu camping kita kena belajar dia. Kemudian tak kala tu untuk nak erti situ mana alat dia, tak ada alat tak boleh nak buat kerja. Alat tu dia panggil wajib wasilah. Sebab tu wajib kita belajar nahwu, wajib belajar sorah tu. Itu dia. Beritahu tangga-tangga, pada ku bererti cara-cara tak apa dah. Baru kita tu menuju dalam ilmu, menuju dalam belajar dia pengen kena tangga ya. Kalau tidak lakah tangga, silap tangga, itulah jadi ilmu tak berguna. Dia panggil ilmu tak bermanfaat, ataupun dengan kata lain tak barakah apa semua sekali. Habis faham dah. Misal yang kedua, wa katartibil jinsi. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam.